Okey, latihan. SMK Seri Aman melancarkan sebuah roket air di padang sekolah semasa perasingan Karnival Matematik dan Sains. Roket itu dilancarkan secara menegak ke atas dari permukaan padang sekolah dengan hala lajunya diberi. Selepas P saat dari permukaan padang, roket itu berhenti seketika pada P saat. Okey, cari nilai P. Berhenti seketika bermaksud P kita kosong lah. So 20, 10 tolak T sama dengan kosong. 20 sama dengan 10 T. T sama dengan 20 bahagi 10. T sama dengan 2 saat. Okey. So kita cari pula ungkapkan dalam sebutan T untuk sesaran. Nak cari sesaran, kita kamerkan hala laju lah. So 20 tolak 10 T dt. So 20 T tolak 10 T kuasa 2 per 2 tambah C. C kita kosong sebab permulaan. Pada permulaan. So 20 T tolak 5 T kuasa 2. So itu adalah ungkapan untuk sesaran. C. Tentukan ketinggian maksimum dalam meter yang dicapai oleh roket itu. Ketinggian maksimum bila hala laju kita kosong. So bila hala laju kosong, masa kita 2 saat. So kita cari S2 lah. 20 darab 2, 5, 2 kuasa 2. Kita akan dapat 20 darab 2, 40. 40 tolak 20 adalah 20 meter. Okay, nombor 2, masa dalam saat apabila roket itu menyentuh permukaan padang di mana S kita kosong. Itu maksudnya. Okey, sebabkan ini ketinggian, maka kita ada ketinggian maksimum dan ketinggian minimum. Ketinggian minimum tu pada permukaan padang lah bila S kita kosong. So kita kira 20 T tolak 5 T kuasa 2 sama dengan kosong. Keluarkan 5 T, tinggal kat sini 4 tolak T sama dengan kosong. T sama dengan kosong ataupun T sama dengan 4 saat. So kita ambil yang 4 saat lah. Okey, so nombor 2, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan dan arah gerakan dua orang budak lelaki, Faiz dan Tian Ho, yang berlari daripada satu jalan yang lurus masing-masing melalui dua titik tetap P dan Q. Pada ketika Faiz melalui titik tetap P, Tian Ho pula melalui titik tetap Q. Okey, Faiz berhenti seketika di titik R. Hala laju Faiz pada masa T saat selepas melalui titik tetap P diberi. Manakala kawan Ho pula berlari dengan hala laju malar negatif 5, diberi jarak PQ 50 meter. Anggapkan gerakan ke kanan sebagai positif. A. Hitung hala laju maksimum Faiz. Hala laju maksimum bila A kita kosong. Nak cari A, kita kena cari V prime lah. V prime kita kosong. So 6 tak ada apa, 4 ada. Tolak 4 T sama dengan kosong. 4 sama dengan 4 T. T sama dengan 4 bahagi 4. T sama dengan 1 saat. So kita kira lah V maksimum sama dengan 6 tambah 4. Masukkan 1 kuasa 2. So kita akan dapat V maksimum kita ini 6 campur 4, 10. 10 tolak 2, 8. Dan S negatif 1. Okey, B 1. Lakarkan graf hala laju masa bagi Faiz dari titik P ke titik R. Graf hala laju masa. So T So Faiz dia berhenti seketika pada R kan. So kita kena carilah masa bila dia berhenti seketika itu, iaitu bila P kita sama dengan kosong. 6 tambah 4T tolak 2T kuasa 2 sama dengan kosong. Keluarkan 2, kita tinggal 3. Kita tinggal T kuasa 2. Pokok pula negatif lah. 2T kuasa 2 tolak 2T tolak 3.
V pemfaktoran satu. So kita dapati V kita negatif 1 ataupun V kita 3. So ambil yang positif. So kita ada masa kita tu dia berhenti seketika pada masa yang ketiga lah. So kita kira hala laju bagi V1, V2 dan V3 dengan memasukkan ke dalam kalkulator. Untuk V0 kita akan dapat 6. V1 kita akan dapat 8. So kita rendahkan. V2 kita dapat 6 balik. Dan V3 kita akan dapat kosong lah. So dia adalah lengkung. Okey. Nombor 2, seterusnya cari jarak Faiz dalam meter dari titik P ke titik A. Jarak adalah luas di bawah lengkung. So kita cari luas sebenarnya, luas lengkung ini yang diwakili oleh T 6 tambah 4T tolak 2T kuasa 2. So cari luas daripada 0 hingga 3. 0 hingga 3 D dt. So 0 sampai 3, 6 campur 4T tolak 2T kuasa 2 dt. So kita tak perlu modeler sebab luas ni positif. So 6T tambah 4T kuasa 2 per 2 tolak 2T kuasa 3 per 3 3 kosong. So kita akan dapat 6 darab 3 tambah 2 darab 3 kuasa 2 tolak 2 per 3 3 kuasa 3 tolak kosong. Okey, 3 18. Kita akan dapat 18 meter sebagai jaraknya. Okay, C. Tentukan jarak dalam meter antara Faiz dengan Tian Ho ketika Faiz berada di titik A. So, bila dia berada di titik A, masanya adalah 3 saat. So, kita dah cari dah jarak Faiz tadi 18 meter. Maka jarak Tian Ho pula, Tian Ho dia punya hala laju dia malap negatif 15. Negatif 5. Laju malar negatif 5. Maka kalau kita nak cari sasaran, kita kena kamirkan negatif 5 dt. Kita keluarkan negatif 5 dt. So dia akan jadi negatif 5t tambah c. So C kita kosong sebab bermula di titik permulaan lah. So sesaran pada masa yang ketiga kita akan dapat negatif 15 meter. Faiz berada pada jarak 18 meter. 18. Manakala Tian Ho pula berada pada jarak 15 meter. So, antara tengah-tengah ini adalah jarak di antara Faiz dengan Tian Ho lah. So, kita kata jumlah sekali 50. So, 50 tolak 18 tolak 15. Kita akan dapat 17 meter. So, jawapan dia, kita pilih kat sini lah. C. Jarak dengan 50 tolak 18 tolak 15. Kita akan dapat 17 meter. Nombor 3, Azim berlari di sepanjang garis lurus dari satu titik O. Laju bagi larian Azim V pada masa T selepas melari O diberi.
Azim berhenti berehat setelah berlari separuh daripada jarak larian pada P1 dengan pecutan 12.5. Jari anggapkan gerakan ke kanan sebagai positif. A nilai M dan nilai N. Okey, so kita beri maklumat pecutan. Lepas tu T sama dengan 1. Dia berhenti berehat. So bermaksud V kita ini kosong lah bila T kita 1. So V kita kosong. M 1 kuasa 2 tambah N darab 1 sama dengan kosong. So kita akan dapat M tambah N sama dengan kosong. M sama dengan negatif N. So ini adalah clue kita yang pertama. Selepas itu pecutan dia 12.5 bila dia berhenti berehat itu. So nak cari pecutan kita kena bezakan V ataupun cari V prime lah. So 2MT tambah N sama dengan 12.5. Masukkan 1 12.5. So kita dapat 2M tambah N sama dengan 12.5. Masukkan nilai M kita ni sebagai negatif N. Tambah N sama dengan 12.5. Negatif 2N tambah N sama dengan 12.5. Negatif N sama dengan 12.5. N sama dengan negatif 12.5. Manakala M adalah 12.5. B, hala laju maksimum. Hala laju maksimum bila A kita kosong lah. So kita masukkan balik 12.5 T tolak 12.5 sama dengan kosong. Ini adalah 25T. 25T sama dengan 12.5. T sama dengan 12.5 bahagi 25. Kita akan dapat 0.5 saat. So kita kena cari hala laju maksimum V max. So V kita tadi adalah MT kuasa 2 tambah MT tolak 12.5 T. Oh, 12.5 0.5 kuasa 2 5. Kita dapat negatif 3.125 km per jam. C, jarak yang dilalui Azim pada jam kedua. C, jarak nak cari S, pamerkan D lah. So C kita kosong sebab ada titik permulaan. Jam kedua. Jam kedua maksud S2 tolak S1. So kita kira S2 dahulu. So kita modulkan sebagai jarak. Untuk S1 negatif 25/12. Kita dapat 125/12.
settle untuk soalan 3. Soalan 4, raja di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta di sepanjang jalan yang lurus bermula dari titik tetap O dan menuju ke arah titik A dan titik B. Hal laju kereta itu pada masa T saat selepas melalui titik tetap O diberi oleh V sama dengan 3T+2 tolak 16T tolak 12. Diberi kereta itu berada di titik A apabila T sama dengan 5 dan berehat seketika di titik B. Hitung A percikan di titik B dalam meter per saat kuasa 2. Okey, so dia berehat seketika di titik B bermaksud V kita kosong lah. So 3T+2 tolak 16T tolak 12 sama dengan kosong. Keluarkan 3T+2. So kita tak boleh keluarkan 3 lah. So kita selesaikan melalui perempat-toran 4 dan 3, 6 dan 2. Tambah. So T sama dengan negatif 2/3 ataupun T sama dengan 6. Kita pilih yang positif. Lepas tu pecutan adalah V prime 6T tolak 16. So masukkan T 6 darab 6 tolak 16. So kita akan dapat 36 tolak 16 20 ms negatif 2. Okay, B jarak AB dalam meter. Okay, so A pada masa T5 kan. So kita kena cari sesaran lah melalui pengamiran hala laju. So kamirkan 3T+2 tolak 16T tolak 12 dt. So 3T+3/3 tolak 16T+2/2 tolak 12T tambah C. Kita sifar sebab permulaan, bermula di garis permulaan. 8T+2 tolak 12T. Okey, so jarak A adalah pada masa yang kelima. So 5/3 kita akan dapat negatif 135 meter. S yang terakhir adalah S6 pada B. Negatif 144 meter. So jarak S6 tolak S5 modeliskan. So negatif 144 tolak 135 dapat negatif 9 ataupun 9 meter. Okey, selesai.